Nama saya Tan Jai, memegang nomor Matric 293480. Saya akan menjelaskan pengenalan. Tokoh Kuanti di Pontianak Johor merupakan sebuah tokoh bersejarah yang dihormati dalam kalangan masyarakat Cina tempatan, khususnya bagi pengaruh agama Taoisme. Tokoh ini didedikasikan untuk Dewa Kuanti, juga dikenali sebagai Kuan Yu. Sebagai sebahagian daripada pertumbuhan pengaruh agama Buddha Kuanti Sunjun, tokoh ini bukan sahaja menjadi pusat keagamaan, tetapi dulu menggerakkan berbagai inisiatif kebajikan, dari pemberian bantuan pada golongan yang memerlukan sehingga kepada pengaruh program pendidikan. Selain daripada itu, tokoh Kuanti juga terus menyebarkan nilai-nilai mulia kepada masyarakat yang dapat memperkukuhkan keimanan pengaruh. Dia menyebarkan semangat keharmonian dan persatuan masyarakat. Dengan usaha yang berterusan, tokoh ini akan terus menjadi simbol warisan yang lestari, menyatukan tradisi dan masa depan untuk generasi yang akan datang. Nama saya Lailing, nomor Matric 29339. Hari ini saya akan membentangkan mengenai pertumbuhan pengaruh agama Buddha Kuanti, Senjun dan peranan penting tokoh Kuanti. Pertumbuhan ini bukan sahaja sebuah organisasi keagamaan, tetapi juga sebuah institusi sosial budaya dan pendidikan yang amat signifikasi di Johor Bahru. Pertumbuhan ini memainkan peranan penting dalam memupuk keharmonian komuniti dengan melaksanakan berbagai aktiviti keagamaan, kebajikan dan kebudayaan. Tokoh Kuanti menjadi pusat ibadat dan sambutan perayaan selain turut memberi sumbangan kebajikan kepada masyarakat tanpa mengira kaum atau agama. Untuk tokoh ini pula disusun secara sistematik, iaitu diketuai oleh sebuah penerusi dengan bantuan lain penerusi. Peranan setiausaha dan penolong setiausaha adalah menggulus komunikasi dan dokumentasi rasmi. Bendahari serta penolong bendahari pula menggulus aspek keuangan sementara. 6 orang ahli jawatan kuasa menyokong pelaksanaan aktiviti dan projek, memastikan kelancaran operasi pertumbuhan ini. Seterusnya, saya akan berfungsi 3 fungsi utama tokoh Kuanti, iaitu aspek keagamaan, sosial serta budaya dan pendidikan. Pertama, itu fungsi keagamaan. Tokoh ini berperanan sebagai pusat ibadah bagi pengaruh Taoisme dan Buddha dengan dedikasi kepada Dewan Kuanti, simbol kebenaran, keadilan dan kesetiaan. Bergantung menjalankan ritual harian seperti membakar colok dan menyalakan bilik sebagai simbol doa dan perlindungan rohani. Perayaan besar seperti Hari Kuanti disambut dengan tarian singa dan persembahan tradisional untuk memperkukuhkan nilai moral dalam kalangan komuniti. Yang kedua iaitu fungsi sosial. Tokoh ini aktif dalam menyokong masyarakat, contohnya melalui program sumbangan makanan kepada golongan kurang berkemampuan yang diadakan secara berkala. Selain itu, sambutan Tahun Baru Cina dan aktiviti interaksi sosial lain dianjurkan untuk menggerakkan hubungan komuniti. Generasi muda juga dilibatkan melalui aktiviti sukarelawan, memupuk semangat tanggungjawab sosial dan perpaduan antara generasi. Yang ketiga iaitu fungsi budaya dan pendidikan. Tokoh Kuanti turut menjadi pusat untuk memastikan warisan budaya terus berpelihara. Berbagai kelas seni tradisional seperti kaligrafi dan muzik tradisional dianjurkan. Contohnya, semasa Tahun Baru Cina, tokoh dihiasi indah dengan aktiviti seperti tarian singa yang bukan sahaja menyemarakan semangat komuniti, tapi juga memberi peluang kepada generasi muda untuk memahami dan menghargai nilai budaya kita. Jadi, tokoh Kuanti bukan sahaja berfungsi sebagai tempat ibadat, tetapi juga sebagai pusat sosial, budaya dan pendidikan yang menyumbang kepada persatuan dan pembangunan masyarakat. Selamat sejahtera semua. Nama saya Toshia dan memegang nomor CHIPS 293423. Hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh pertumbuhan Kuanti Senjun dan juga langkah yang diambil bagi mengatasi cabaran yang dihadapi semasa menjalankan aktiviti keagamaan. Tokoh Kuanti sebagai institusi keagamaan memainkan peranan penting dalam memupuk nilai moral dan spiritual dalam masyarakat. Namun, terdapat beberapa cabaran besar yang dihadapi, terutamanya dalam menarik perhatian golongan muda. Pertama adalah kurangnya penghayatan golongan muda terhadap program keagamaan. Kebanyakan golongan muda pada zaman sekarang menganggap program keagamaan ditopang tidak relevan dalam kehidupan sehari mereka. Mereka lebih cenderung menganggap amalan agama adalah sebagai adab atau kewajipan yang dipaksa, bukannya sebagai panduan hidup yang memberi makna kepada mereka. Ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pendedahan agama sejak kecil dan juga pengaruh budaya asing yang lebih menarik perhatian mereka. Cabaran kedua adalah pengaruh budaya moden dan globalisasi. Perubahan gaya hidup yang dipacu oleh teknologi dan media sosial telah memberi tekanan kepada amalan keagamaan tradisional. Golongan muda lebih tertarik kepada hiburan dalam tarian seperti filem, muzik dan permainan video, berbanding dengan terlibat dalam aktiviti keagamaan yang dianggap sebagai kuno atau tidak relevan. Selain itu, persaingan dengan agama dan budaya lain juga memberi cabaran kepada tokoh dalam memastikan ajaran mereka diterima oleh masyarakat. Semua cabaran ini memberi impak besar kepada peranan tokoh dalam masyarakat dan keberkesanan usaha mereka untuk mempertahankan dan memelihara tradisi keagamaan. Mengatasi cabaran yang dihadapi, tokoh Kuanti telah mengambil 2 langkah utama yang inovatif. Yang pertama adalah
Mereka menggunakan media digital sebagai platform interaktif untuk menarik minat muda. Program keagamaan ini ditawarkan secara atas talian melalui YouTube, Google Meet dan Google Zoom bagi memudahkan golongan muda menyertai kelas agama secara fleksibel. Program kuanti juga telah menghasilkan kandungan digital menarik seperti video pendek dan secara langsung untuk memudahkan pemahaman ajaran agama. Langkah yang kedua adalah pengajaran acara kolaborasi dengan agama dan budaya lain. Acara seperti membuka puasa bersama, majlis doa dan sambutan perayaan agama dapat memperkukuhkan hubungan antara penganut pelbagai agama. Pendekatan ini bukan sahaja dapat memupuk kepercayaan tetapi juga dapat memperkenalkan ajaran kuanti kepada masyarakat yang luas. Dengan melalui kedua-dua pendekatan ini, Tekong Kuanti berusaha memastikan amalan agama mereka kekal relevan, menarik minat golongan muda dan juga memupuk keharmonian dalam masyarakat yang berbilang agama. Maka kesempatan, Tekong Kuanti dibentuk bukan sahaja sebagai tempat ibadat, tetapi juga sebagai pusat sosial, budaya dan pendidikan bagi masyarakat. Melalui program kebajikan dan inisiatif sosial, Tekong ini membantu kurang kemampuan melestarikan tradisi dan mendidik generasi muda tentang nilai moral serta budaya. Namun cara seperti pengaruh budaya moden dan kurangnya minat golongan muda tetap muncul. Bagi mengatasinya, Tekong dalam menggunakan media digital dan mengajukan program bersama komuniti pelbagai kaum. Tekong Kuanti bukan sekadar warisan tetapi juga melambang keharmonian dan aspirasi masa depan masyarakat. Sekian, terima kasih.